غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syahdan bermula makna ghairiyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdan, lanjutan daripada itu, ini dipanggil tatmimul faedah, menyempurnakan akan faedah. Bermula makna ghairiyah itu, ghairiyah, maka iaitu makna ghairiyah itu beberapa maknanya. Makna ghairiyah dan setengahnya, setengah daripada makna ghairiyah itu adalah racan, yakni ungkapan daripada tiap-tiap dua maklum yang diketahui, yang sah mengetahui dengan salah suatu daripada dua yang maklum, serta tiada mengenal lainnya lain daripada yang salah suatu yang maklum. Ini syahdan artinya tatmimul faedah, menyempurnakan faedah. Bermula makna ghairiyah. Ghairiyah ini kalau kita ringkaskan sifat yang lain daripada zat, yang terpisah daripada zat, itu dipanggil ghairiyah. Ghairiyah iaitu sifat yang terpisah daripada zat, sedangkan dia juga bersifat wujudiyah. Yaitu ghairiyah tadi sifat wujudiyah yang terpisah daripada zat. Yakni lain hakikat. Sifat itu ta'rifannya tidak sama dengan ta'rifan zat. Baik, itu ghairiyah. Dan istimewa perbahasannya tentang sifat yang wujudiyah. Sifat yang wujudiyah itu berarti sifat yang bangsa ada, lagi berdiri pada zat yang mewajibkan hukum. Itu dia punya ta'rifan, yaitu sifat ma'ani yang 7. Ini kerana menolak pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahawasanya Allah itu tidak bersifat dengan ma'ani, tetapi bersifat ia dengan ma'nawiyah. Dia maha mendengar, dia maha berkuasa. Berkuasanya bukan dengan sifat kudrah, tetapi zatnya yang berkuasa. Allah itu keadaannya maha berkehendak dengan zatnya. Jadi Mu'tazilah itu menafikan sifat ma'ani. Kalau kita mensabitkan sifat ma'ani,
Jadi sifat ma'ani yang ada pada Allah itu adalah sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada, maknanya ada pada Allah Ta'ala. Adanya itu bagaimana? Sekira-kira dibukakan hijab, maka dapat dilihat dan dipandang akan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Maka apakah dia itu adalah zat atau bukannya zat? Yang ini menjadi perbahasannya. Maka Mu'tazilah menuduh kita. Dia kata, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kufur orang-orang yang beriktikad sesungguhnya Allah itu satu daripada tiga. Artinya ada tiga yang bersifat dengan qidam. Tetapi Asy'ariyah bukannya tiga, bahkan 7. Campur lagi zat 8, campur lagi idrak 9, campur lagi takwin 10. Dia kata 10 yang wujud, maka dia kata lebih dahsyat wasa akidahnya daripada orang Nasrani yang meninggalkan Tuhan. Kerana bagi Asy'ariyah ahli sunnah bahawasanya sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada. Sebagaimana adanya zat Allah Ta'ala, demikian adanya sifat ma'ani tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala boleh bukakan hijab di akhirat besok sehingga dapat kita tengok dan pandang zat Allah Ta'ala, demikian dapat kita lihat sifat ma'ani Allah Ta'ala, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar dan juga kalam. Maka apakah ma'ani itu adalah zat atau lain daripada zat? Kalau kita kata lain daripada zat, yang ini dibahaskan makna ghairiyah, yaitu berlainan hakikat. Sifat ma'ani wujudi, dia jenis ada, tapi dia bukan jenis zat. Zat itu jenis ada, dia bukan seperti adanya sifat ma'ani. Jadi ulama kita, dia kata itu ghairiyah, sesuatu yang dinisbah, dibangsakan kepada ghair, yaitu selain. Artinya selain tadi itu lain sifat daripada zat. Zat bukannya sifat, sifat bukannya zat. Maka iaitu yakni ghairiyah itu beberapa maknanya. Makna ghairiyah, artinya ghairiyah itu sendiri ada beberapa makna, dan setengahnya itu makna yang pertama, dan setengah daripada makna ghairiyah itu yaitu racan, yaitu satu ungkapan, satu ibarat daripada yakni tentang tiap-tiap dua maklum, setiap dua benda yang diketahui, yang dimaklumi, yang sah makna yang boleh mengetahui, artinya diketahui, yang boleh diketahui dengan salah suatu daripada dua yang maklum tadi, serta tiada mengenal lainnya, yakni yang satu lagi. Dua yang maklum tetapi yang boleh dikenal cuma satu, yang satu lagi tak boleh kenal, itu ghairiyah. Maknanya apa dia? Tak sama sehingga tidak dapat dikenal. Yang itu maklum, kedua-duanya maklum tetapi hakikat yang berbeza, sehingga yang pertama dapat dikenal sedangkan yang kedua tidak dapat dikenal. Yang itu ghairiyah. Kalau dua-dua maklum, makna itu bukan ghairiyah. Itu satu pendapat. Baik, sebab dua-dua itu diketahui, jadi tak adalah ghairiyah kat situ. Tak adalah perbezaan yang ketara antara kedua-duanya. Bukti perbezaan itu ketara, dua-dua maklum tetapi hakikatnya satu diketahui, satu tidak diketahui, maka timbullah perbezaan di antara dua maklum tersebut. Itu yang pertama. Dan setengah maknanya itu, dan setengahnya maknanya itu, itu kita buangnya yang pertama tu.
dan setengah maknanya. Kita nak buangnya yang pertama tu, mudah-mudahan itu khata' matba'i, iaitu kesalahan percetakan. Dan setengah maknanya makna ghairiyah itu racan, iaitu ibarat dua maklum, dua benda yang diketahui yang berkhilaf-khilaf dalam hakikat, iaitu berkhilaf-khilaf maknanya saling tidak sama dalam hakikat, iaitu dalam hakikat diri masing-masing tak sama, ya, itu dikatakan ghairiyah. Kalau kita boleh bagi contoh untuk mudah kita tengok, antara ayam dengan manusia hakikatnya berbeza. Satu, dia punya, tapi ada pertemuan dia. Pertemuannya adalah hayawan. Kedua-duanya adalah benda hidup. Cuma perbezaan hakikatnya adalah ayam hidupan yang berkokok, sedangkan manusia hidupan yang bertutur. Maknanya hakikat tak sama. Tetapi kalau tengok pada asal ta'rifan tadi secara umum, dia adalah hayawan, iaitu benda hidup. Atau kita mudahkan, ayam benda hidup yang berkokok, sedangkan manusia benda hidup yang bertutur. Jadi maknanya bila kata-kata berkokok, maka tak masuklah lembu. Lembu pula mula berkokok. Dah. Kalau manusia takkan dia berkokok. Jadi ayam takkan dia bertutur. Kalau ayam bertutur, tak boringlah kita dalam dunia ni. Tak ada kawan panggil ayam, dia dah berburak. Baik. Jadi dia kata dua yang maklum ini berlain-lainan pada hakikat, tak sama. Baik. Kemudian tetapi dua-dua itu maklum. Baik. Kalau kita nak nampak lagi, antara batu dengan manusia, itu kan dua benda yang saling berlawanan. Satu benda yang tak hidup, dia panggil jamad. Satu benda hidup, dia panggil hayawan. Baik. Jadi setengah daripada makna ghairiyah yang dimaknakan oleh ulama adalah dua benda yang kedua-duanya diketahui, tetapi ta'rifan bagi setiap satunya itu adalah berbeza, tak sama. Seperti batu objek pegun, tak bergerak, duduk diam. Manusia situ adalah benda hidup yang bergerak. Jadi kita tahu atau tidak batu dengan manusia? Tahu. Tetapi ada kesamaan ke? Tak. Itu namanya ghairiyah, tidak ada kesamaan. Baik. Kalau manusia sesama manusia sama hakikat. Yang membezakan adalah itu cuma nama. Ini adalah Amir, ini adalah Ahmad, itu adalah Muhammad, itu adalah si Zaid. Hakikatnya semuanya adalah sama, iaitu hidupan yang boleh bertutur. Ini ayam serama, ini ayam denak, ini ayam-ayam, nah, ayam api. Tapi semua kelompok ayam, iaitu hidupan yang berkokok. Maka semua tu ayam belaka. Itu sama pada hakikat. Tetapi kalau dalam masalah ghairiyah, iaitu dia tak sama pada hakikat, kedua-duanya jauh berbeza. Tetapi kedua-duanya dimaklumi. Yang pertama tadi berbeza kedua-duanya, tetapi yang satu ini dapat dikenal, yang satu ini hakikatnya tidak dapat dikenal. Tetapi dia berbeza. Kalau tak berbeza, maknanya dua-dua boleh kita kenal. Yang kedua pula mengatakan dua-dua boleh kita kenal, tetapi kita mengenalinya bahawa kedua-duanya adalah hakikat yang saling bertentangan. Itu yang kedua, makna ghairiyah. Dan setengah maknanya makna ghairiyah itu, iaitu racan, ibarat daripada dua maklum, dua perkara yang diketahui, yang sah wujud, maknanya yang boleh wujud, diterima kewujudan salah suatu daripada kedua-dua tadi.
Dua benda maklum, ya. Baik, yang sah boleh wujud salah satunya sahaja, serta yakni pada masa yang sama adam lainnya, adam yang satu lagi. Adam makna tak ada, adam lawan wujud. Wujud ini dapat kita lihat, dapat kita dengar, itu dipanggil dia wujud. Dah, kalau tak dapat kita pandang, itu tidak wujud. Contoh apa dia? Harga. Dah, harga mikrofon ni berapa ringgit? 20 ringgit. Baik, mana ke harga tu duduk? Tengok keliling mikrofon, taklah dalam ni diam kot. Tak, memang tak ada. Harga tu boleh kita sebut, tetapi dianya tak ada. Yang ada mikrofon. Dah. Kalau kita kata boleh ada, wallahu a'lam tuan-tuan. Ya. Beli apa tadi? Beli satu dapat dua. Dapat apa? Pertama dapat mikrofon, kedua dapat harga mikrofon. Harga letak mana? Saya tak bawa balik, saya tinggalkan kat situ. Tapi mikrofon saya bawa balik. Kenapa boleh jadi macam tu? Karena harga dan mikrofon dua-dua wujud. Yang wujud cuma mikrofon, harganya tidak wujud. Harga ini dipanggil apa dia? Dipanggil amrun i'tibari. Benda yang diiktibar pada akal tidak wujud pada hakikat. Nah, hebat tuan-tuan. Ya, mengaji kitab ni buat macam mana? Dah dia bagi-bagikan macam tu, kan? Ha. Baik. Serta adam, yakni tidak ada. Lainnya, yang satu lagi. Dua benda, satu ada, satu tak ada. Ha, baik. Itu bukan ghairiyah. Itu katanya inilah ghairiyah, dia kata. Ini ghairiyah. Ini kata satu pendapat itu ghairiyah lah. Berlainan tu. Antara ada dengan tak ada. Itu kan berlainan, dia kata. Seperti mikrofon dengan harga mikrofon. Nah, itu juga ghairiyah, kata sebahagian pendapat. Itu tak sama. Berlainan kedua. Karena mikrofon dapat kita sentuh, kita ketuk-ketuk, ada lah. Kalau kita ambil ketuk kepala sendiri pun sakit. Tetapi harga tak. Harga tak nampak kat sini pun. Kalau kata saya nampak harga dia tu, wallahu a'lam lah, saya pun tak tahu. Cantik katakan. Mikrofon ni nak mainkan cantik. Ni mikrofon ni. Orang kata yang saya nampak mikrofon. Yang cantik tu kat mana? Yang cantik tu tak ada pula. Kalau ada tunjukkan saya. Kata, tak ada. Habis ada kat mana cantik? Kata cantik tadi. Cantik itu difaham. Difaham oleh akal. Kerana rupanya macam ni cantik. Kalau dah kita katakan dia berkutut-kutut, kan? Dia punya warna dia pun dah pudar, dah tangga, cat dah runtuh, katakan berkopik-kopik, orang tanya cantik ke buruk? Mikrofon yang buruk. Buruk satu, mikrofon satu. Dua benda kan? Dua-dua kita tahu. Tapi mikrofon ada, buruk tak ada. Itu dia kata ghairiyah juga. Ha. Baik. Sebab yang kita nampak cuma mikrofon, buruknya tidak ada. Baik. Dia hilang. Bila hilangnya mikrofon ini? Contoh lain, ikan, kan? Ikan karim cantik. Dia buat ikan laga cantik juga. Tapi kalau dah digoreng, dimakan dia kucing, ikan hilang dengan cantik-cantik pun hilang sekali. Kemana perginya cantik? Cantik dah tak ada. Sebab diri yang cantik itu dah hilang. Baik, karena cantik tadi tidak boleh berdiri sendiri, dia menumpang pada ikan. Sekarang ikan dah tak ada, maka cantiknya juga akan tak ada sekali. Kalau begitu, berapa benda ada dekat situ? Ada dua. Pertama, cantik. Kedua, ikan. Baik. Dia tu satu zat. Zat ikan. Satu lagi sifat ikan. Yang kita kata ada, iaitu ikannya. Yang kita kata tak ada, itu sifat cantiknya. Maka itu adalah sebahagian daripada ghairiyah. Baik. Maka qaul yang akhir itu, maka pendapat yang akhir itu mana? Yang ini.
Setengah maknanya iaitu racan daripada dua maklum yang sah wujud salah suatu serta adam lainnya. Yang ketiga yang kita sebutkan tadi itu, ya. Itu uruf, iaitu kebiasaan. Uruf kebiasaan yang kebanyakan orang, iaitu kebiasaan kebanyakan orang. Dikata kebanyakan orang banyak. Nah, bahasa lama. Uruf yang kebanyakan orang banyak, maknanya kebiasaan kebanyakan orang bila mengatakan tak sama itu adalah satu ada, satu tak ada. Itu baru kita kata dia ini berbeza atau ghairiyah. Seperti ikan dan juga cantik tadi, itu ghairiyah dia kata. Sebab satu ada, satu tak ada. Tapi dua-dua itu disebut sekali. Ikan itu cantik, mikrofon itu mahal, mikrofon itu buruk. Jadi itu dia kata dua benda berbeza, itu ghairiyah juga. Tapi ini adalah pendapat yang kebanyakan orang daripada kata ulama, iaitu berpandukan kepada pendapat ulama juga. Maka ghairiyah dengan makna yang awal dan yang kedua, yang tadi takrifan pertama yang kita kata dua benda yang sah dimaklumi, tetapi yang satu diketahui hakikat, satu lagi tidak diketahui. Yang kedua pula kata, iaitu maknanya adalah kedua-duanya itu maklum, kedua-duanya itu boleh ada, tetapi berlainan hakikat. Yang ketiga pula dia kata satu ada, satu tak ada. Itu ghairiyah. Maka pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua dalam sifat Allah Azza wa Jalla itu sah. Dengan makna yang ketiga itu tidak sah. Baik. Dia kata dalam sifat Allah Azza wa Jalla itu sah. Ya, yang itu boleh diterima. Dan dengan makna yang ketiga itu tiada sah. Ini kata ulama. Baik. Syahdan. Bermula makna ghairiyah. Ini baru dia nak bahas balik. Makna pertama, kedua tu sah, boleh kita kata. Ya. Baik. Yang kedua ni tak masuk ghairiyah. Kerana apa dia? Kerana satu ada, satu tak ada. Tak boleh kita kata ghairiyah. Nah, yang kita katakan la huwa la hiya huwa wala hiya ghairu. Yang itu. Yang itu kita bahas dalam sifat ma'ani, bukan pada sifat salbiyah. Karena sifat salbiyah itu adalah tak ada pada hakikatnya. Itu dengan makna yang ketiga ghairiyah tadi. Itu tidak terpakai, tidak dipakai. Baik. Jadi nak kita pakai ini macam mana? Iaitu dua-duanya ada. Walaupun berlainan pada hakikat. Sifat ma'ani itu ada, zat Allah Ta'ala itu ada, tetapi hakikat ma'ani dengan sifat dengan zat Allah Ta'ala itu benda yang berbeza, ta'rifan yang berbeza. Itu baru dikatakan ghairiyah. Baik. Dikatakan sifatun yang ghairul zat, bukan selain daripada zat. Maka ghairiyah itu macam mana? Ghairiyah itu adalah kedua-duanya wujud, cuma hakikatnya bersalah-salahan, tak sama pada hakikat. Baik. Jadi kena ringkaskan macam mana lagi? Iaitu tiga pendapat tadi, dua dipakai, satu tidak dalam memaknakan ghairiyah. Baik. Syahdan. Lanjutan lagi. Bermula makna ghairiyah yang mensuku-sukukan tadi. Apa nak kata mensukukan ni? Asing kan tadi. Mengasingkan tadi. Dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla. Dalam hak sifat Allah. Perbahasan dia antara sifat dengan zat. Bermula makna ghairiyah, mengasingkan dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla. Dia asingkan dengan mana? Dengan zatnya Allah Ta'ala itu wajib dalam i'tiqad kita, wajib dalam i'tiqad kita. Baik, maknanya kena
kita asingkan, iaitu bukan asingkan kewujudannya, artinya ma'ani wujud boleh ada tempat lain, di satu suku yang lain. Tetapi yang ini zat satu suku yang lain, bukan makna macam itu. Dia ada pada zat, tetapi dia bukan berasingan sebagaimana berasingan di antara satu manusia A, satu manusia B, bukan. Walaupun kedua-duanya wujud, ini sifat ma'ani. Baik, cuba tengok. Bermula makna ghairiyah dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zatnya zat Allah Azza wa Jalla itu wajib dalam i'tiqad kita. Bezakan ma'ani dengan zat. Walaupun kedua-duanya bersifat wujud. Dan lawannya juga wujudiyah. Itu dia. Dan tiada sah dikatanya ghairiyah, dan tiada sah dikatanya ghairiyah kerana bahawasanya telah maklum, maknanya mensukukan ghairiyah tadi sehingga terpisah seperti manusia A dengan manusia B. Kerana bahawasanya telah maklum daripada kita, iaitu telah kita maklumi hakikat sifat itu berlainan. Ini kita kata ghairiyah tadi, iaitu pisah tadi, asing tadi. Berlainan, iaitu berasingan pada hakikat zat. Tak sama zat dengan sifat. Zat lain, sifat lain. Walaupun kedua-duanya bersifat wujudiyah, walaupun kedua-duanya ada sampai tahap mana, boleh dipandang, boleh dilihat, boleh didengar, tapi berlainan, bukan berlainan sehingga terasing kedua-duanya seperti terasingnya A dengan B. Dia ada sifat itu pada zat, tetapi sifat itu bukannya zat, zat itu bukannya sifat. Baik. Dan tiada sah dikatanya ghairiyah bahawasanya sifat Allah Azza wa Jalla itu berlainan dengan zat, sebab wujud ibham. Itu pun dia kata kalau sampai memang kedua-duanya berlawanan. Sifat ada ta'rifannya sendiri, zat ada ta'rifannya sendiri, namun tidak sah dikatanya bahawasanya sifat Allah Azza wa Jalla itu berlainan dengan zat. Sebab tak boleh cakap macam tu. Kenapa? Karena masalah kita kata berasingan tadi, dia membawa makna terasing, satu di sini, satu di sini. Walhal sifat itu ada pada zat, tetapi hakikatnya berbeza. Sifat satu ta'rifan yang lain, zat satu ta'rifan yang lain. Walaupun kedua-duanya bersifat wujudiyah, ada kedua-duanya. Baik. Sebab wujud ibham. Ibham itu apa dia? Yaitu ibham artinya mensamarkan, memberi kecelaruan. Sebab wujud memberi kecelaruan, ibham, pada fikir orang yang awam, menurut pemikiran orang-orang awam, orang yang mengaji asas sifat 20. Jadi kita bahas ni asas ke? Ini bukan asas. Ini adalah menghalusi sifat 20. Jadi menghalusi sifat 20 ini boleh menyebabkan orang menjadi celaru dan keliru. Begitu juga masalah bila kita membahaskan tentang ta'alluq sifat ma'ani, itu pun sama juga menyebabkan orang menjadi keliru. Jadi kenapa pula kita belajar? Kalau dah keliru, itulah peringkat manusia. Imam Ghazali mengatakan ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang tidak wajib. Dalam masalah akidah ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu yang sifat 20 dan mengetahui dalil secara ijmal. Tetapi dalam masalah ta'alluq itu bukan lagi fardu ain, tapi fardu kifayah. Siapa sahaja yang boleh memahaminya, yang mesti tahu. Siapa? Orang mengajar tauhid. Kalau orang mengajar tauhid pun dia tak tahu ta'alluq, tak boleh nak mengajar tauhid. Orang tanya dia, ta'alluq tu apa benda?
Dia kata, entah, tahu dah. Habis ngajar tauhid, cuba yang ngajar. Jangan ambil kerja tuan-tuan. Baik. Dan makna ainiyah dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla, dia panggil apa dia? Ainuz Zat. Ainuz Zat, diri zat itu sendiri. Sifat itu adalah diri zat itu sendiri, bukan yang lain daripada itu. Mana dia? Dan makna ainiyah, sifat itulah zat, zat itulah sifat tersebut. Dalam hak sifat Allah, maknanya terhadap perbahasan sifat Allah Azza wa Jalla dengan zatnya itu tiada sah ia dalam i'tiqad kita. Ini kalau kita maknakan dengan mana ni? Dengan sifat ma'ani lah. Baik. Tapi dalam sifat nafsiyah itu lain. Itu ain zat, itu ainiyah. Baik, sifat itulah ain zat. Sebab itu ada pendapat daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan wujud itu bukan sifat. Sebab apa dia? Sebab wujud itu ain zat, ainiyah ini. Maka ainiyah ini nak jadikan dia sebagai sifat macam mana? Tak boleh, dia kata tidak sah. Sebab sifatnya itu adalah zat, zat itu adalah sifatnya. Wujud itu adalah Allah Ta'ala, Allah itulah wujud. Jadi macam mana pula kita nak kata dia sifat? Baik, ada pula mengatakan memang wujud itu sifat. Karena Allah itu wujud, dia mawujud, maka sah dikatakan dia wujud. Baik. Dan makna ainiyah itu dalam hak sifat Allah Azza wa Jalla dengan zatnya itu tiada sah ia dalam i'tiqad kita. Dan tiada sah katanya dalam hak Allah dengan zatnya. Wujud sifat itu dengan zatnya. Sebab apa dia? Sebab tiada sah makna ainiyah dalam hak Allah Ta'ala dengan zatnya. Maknanya kita katakan sifatnya itu adalah diri zatnya. Itu tidak sah kita kata gitu, dia kata. Bagi sifat ma'ani. Sebab kerana bahawasanya makna ainiyah itu adalah racan, yakni ungkapan daripada wujud yang bersamaan dalam hakikatnya. Kedua-duanya sama hakikat. Sifat itu takrifan dia lain, zat itu takrifan dia lain. Macam mana kita kata dia sama? Tak boleh kita kata dia sama. Tapi dalam masalah wujud ini berjadi pertikaian para ulama. Bukan mempertikaikan kewujudan Allah, tetapi mempertikaikan adakah wujud itu sifat. Karena wujud itu dia tidak merujuk kepada sifat dia, tetapi dia merujuk kepada diri zat. Sebab itu dikatakan itu bukannya sifat, itu ain zat. Ni dia kata sebab ni tak sah kita katakan sifat itu adalah ain zat, kerana berlainan pada hakikat. Kerana kita kata sifat satu suku, zat satu suku, tetapi ada pada zat Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, dan tiada sah pula dikatanya bahawasanya sifat itu lain daripada zat. Tak boleh pula kita kata lain daripada zat. Tetapi sah dikatanya pihak mengambil hujjah atas perkataan orang yang sesat. Siapa? Daripada orang yang Mu'tazilah, yang menafikan wujud sifat yang bangsa zat dalam hak Allah Ta'ala, yakni sifat ma'ani. Ini kita kata tadi. Yang dikatakan kalau kita kata wujud sifat ma'ani, seperti mana wujudnya zat, maka dia kata 8 perkara yang wujud. Sedangkan wujud yang qadim lagi azali itu cuma zat dirinya, bukan sifat ma'ani. Walhal kita mentarifkan ma'ani itu adalah sifat yang wujud yang ada pada zat yang mewajibkan hukum. Itu tarifan kita. Mu'tazilah tak terima.
Sebab dia kata kalau wujud, banyak sangat yang wujud. Kudrat wujud, iradat wujud, apa lagi? Hayat wujud, ilmu wujud, sama' wujud, basar wujud, kalam wujud, zat juga wujud. Jadi 8 wujud. 8 wujud. Kalau ikut pandangan Abu Mansur Al-Maturidi, memasukkan sifat idrak dengan takwin, dah 10 yang wujud. Kalau 3 kita kata Tuhan tu 3 yang wujud, yang qadim lagi azali, maka kafir atau Nasrani. Bagaimana kalau 8 wujud? Lain kafir daripada Nasrani. Ini kata Mu'tazilah. Sebab itu kata ni menolak kata Mu'tazilah. Tetapi sah dikatanya pihak mengambil hujah atas perkataan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Daripada orang yang Mu'tazilah. Orang yang Mu'tazilah maknanya orang yang mencabut diri daripada jemaah, yang meninggalkan jemaah. Ini Wasil bin Atha' nama dia. Bila majlis Hasan Basri suruh keluar daripada majlis. I'tazil anna, kan? I'tazil maknanya pergi kau daripada majlis kami. Dia tinggalkan majlis. Maka orang yang meninggalkan majlis ini dipanggil Mu'tazil. Bersangatan meninggalkannya dibuta, dipanggil ta'lim lil mubalaghah, Mu'tazilah. Pahaman yang sangat meninggalkan puak yang benar daripada gurunya bernama Al-Hasan Al-Basri. Maka pahaman dia ni berakar umdi, diikut oleh orang lain. Maka orang lain ni yang berpandukan kepada fahaman Wasil bin Atha' dipanggil fahaman Mu'tazilah. Orangnya Mu'tazili. Senang ke kita nak mengalahkan orang Mu'tazilah? Tak senang, tuan-tuan, ya. Tak payah Mu'tazilah. Yang bukan aliran kita pun susah kita nak lawan dia. Tetapi jangan goyang dengan akidah kita. Pegang baik-baik, ya. Pegang baik-baik. Sebab ini masalah orang mengajar akidah tu mana tak ada, tuan-tuan, ya. Dah tak ramai orang mengajar akidah. Dia patah tumbuh hilang tak berganti. Patah tak tumbuh hilang tak berganti. Baik. Patah tumbuh dia mesti tumbuh daripada pokok yang sama. Bukan patah kat sini tumbuh tempat lain. Patah pokok apa dia? Pokok bertam. Yang tumbuh pokok kelapa. Itu kan lain. Pokok kelapa lain, pokok bertam lain. Dah. Yang patah ahli sunnah, yang tumbuh kuat Syiah contoh, atau pegangan-pegangan yang lain tu bukan patah tumbuh tu. Dah. Hilang berganti benda yang sama. Hilang kasut, datang balik kasut, boleh pakai. Hilang kasut, kemudian datang pula sarung tangan, nak pakai kat selangkai kaki pula, tak boleh. Itu yang orang tu takut. Dia kata patah tumbuh, tapi yang tumbuh tu lain. Hilang, tak berganti lagi. Kalau berganti pula benda yang kita tak pakai, susah juga. Apa jadi? Wasa'lahu man akhir zaman. Baik. Kemudian dia kata Mu'tazilah. Macam mana Mu'tazilah? Yang sifatnya menafikan wujud sifat yang bangsa zat, yakni sifat ma'ani. Dalam hak Allah Ta'ala, iaitu pada zat Allah Ta'ala, dia kata tak ada sifat ma'ani, yang ada maknawiyah. Dia kata apa? La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Baik. Ini maknanya, ringkasnya ini. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya, tidaklah sifat. Huwa, itu zat. La hiya wa la hiya, dan bukanlah sifat itu ghairuhu ay ghairu zat, dan bukanlah sifat itu selain daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa, ya, tuan-tuan, ini jangan dibuat macam mantra. Ya, pergi tanya orang, pergi jumpa orang, dia tanya, tahu tak la hiya huwa wa la hiya ghairuhu? Dia kata saya tak tahu itu. Pergi mengaji lagi, tak pandai lagi tu. Yang dia pun tak terang juga. Apa dia la hiya huwa wa la hiya ghairuhu? Dah. Jangan buat macam tu. Karena ada orang dia mengaji sikit, itu yang dipukul canang kelu-kili. Tanya orang tu, tanya orang ni, apa ghairiyah, apa ainiyah? Mana orang tahu?
Kalau orang tanya apa sifat ma'ani, itu patut ditanya. Apa sifat ma'nawiyah? Sifat ma'ani itu wujud ke tak wujud? Adakah dia seperti mana ma'nawiyah atau apa bezanya? Nama pun tak sama. Ma'ani dengan ma'nawiyah tak sama. Kalau istilah kita tu, dia adalah satu bapa satu anak. Dah, satu bapa satu anak. Memang dia berlainan tetapi ada hubung kait. Kalau tak ada bapa dia, macam mana ada anak dia? Jadi macam mana? Ada anak pasti ada bapa dia. Dah. Kalau ada ma'nawiyah dia pasti ada ma'ani dia. Tapi ada bapa tak mesti ada anak kan? Nah. Jadi kita katakan bukan itu bapa itu anak, tapi yang penting ada anak dia. Sebab ada anak pasti ada bapa. Ya. Ma'nawiyah tu kan ada, pasti ada ma'ani dia. Nah, dia sebut tidak. Baik. Yakni tiada sifat itu ain zat dan tiada sifat itu lahir daripada zat. Dia sebab apa nak kata apa di sini? Berbeza. Dia tidak sama, itu maksud dia. La hiya huwa, tidaklah sifat itu zat dan tidaklah sifat itu lain daripada zat. Dia bukannya zat tapi bukan lain daripada zat. Jadi macam manalah dia? Kita kata dua hakikat yang berlainan tetapi sifat itu ada pada zat. Baik. Tidak boleh kita suku-sukukan dia, kita asing-asingkan dia. Tidak boleh. Dan kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.